Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perpaduan, salam 21 Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita bertemu lagi dalam podcast Kekal Tenang kita pada edisi yang kali kelima ini. Dan kali ini special sikit, kita nak bersembang, nak bertukar-tukar pandangan tentang topik beraya dengan tenang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus nak memperkenalkan tetamu kita, cukup hebat dan dahsyat orangnya, handsome dan segak bergaya. Tanpa saya melengahkan masa, saya memperkenalkan yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, salam sikit. Allah. Aku Alhamdulillah. Ustaz daripada kawasan mana? Saya pagi tu daripada Ipoh. Masya Allah. Dari Ipoh, dari kawasan daripada Manjoi. Dan tu datang ke studio. Studio di sinilah. Kekal Tenang kita. Betul. Kawan-kawan semua, kita berada di Lembah Kelang. Ustaz daripada Manjoi turun daripada sini. Terima kasih yang berhormat Ustaz dalam keterbatasan waktu sudi untuk bersama-sama kita bersama sembang lah orang kata dalam santai dalam kita suasana mood bukan mood raya ni, bahaya ni, mood Ramadan, mengejar malam Lailatul Qadar. Okey. Kita terus kepada soalan pertama. Saya nak tanya pada Ustaz teruslah tentang orang nak tahu Ustaz latar belakang Ustaz ni. Kita tahu Ustaz pimpinan pemuda PAS Perak dulu, pernah jadi ketua pemuda. Masih lagi ketua pemuda Ustaz? Masih lagi. Masih ketua pemuda PAS Perak. Sekarang merupakan naib ketua pemuda PAS Malaysia. Timbalan, minta maaf. Cuma nak tahu siapa Hafiz Sabri ni yang sebelum itu, maksudnya daripada kecil tu, latar belakang keluarga, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami semua. InsyaAllah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih pada sahabat saya, saudara SK, yang menjadi host ataupun menjadi moderator. Pada petang ni dalam podcast Kekal Tenang. Pertama saya ucapkan tahniah pada tim Kekal Tenang yang telah berjaya, saya kira ni edisi yang kelima ni. Betul. Kelima, maksudnya ada dari edisi 1/4 tu, kira saya duk tengok, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dapat sambutan yang sangat baik kepada orang muda, masyarakat. Dan hari ni giliran saya pula untuk memenuhi jemputan daripada Kekal Tenang. Terima kasih kepada tim Kekal Tenang dan kepada semua pasukan yang berada di studio dan juga yang berada bersama saya waktu ni, saudara SK ataupun Sufi Kamari. Jadi terbelakang saya ni, nak mula pada mana? Saya ni seorang anak lah kan. Saya ni anak sulung. Anak sulung daripada 16 orang adik-beradik. Allah. Satu ibu Ustaz? Satu ibu. Ush, hebat. Jarang-jarang Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Ta'ala. Jadi bila sebut anak sulung ni, ialah sebuah anak sulung ni tanggungjawab, kemudian memimpin, kemudian contoh. Itulah perkara yang saya lalui daripada saya kecil sampailah saya seusia ni. Maksudnya sebagai anak sulung ini, banyak tanggungjawab perlu saya lakukan sebagai abang kepada adik-adik. Bawah saya ada 15 orang adik-beradik yang hingga hari ni saya masih lagi mengambil berat setiap seorang adik-adik saya tu. Sampai sekarang daripada kecil sampailah saya hari ni, saya akan monitor lah seboleh mungkin perkembangan adik-adik saya, macam mana kehidupan mereka, apa yang boleh dibantu, macam mana jalanan hidup mereka dan sebagainya. Ni saya nak mulakan di situlah. Daripada keluarga yang sederhana, keluarga orang biasa, tapi Alhamdulillah saya syukur kepada Allah kerana kami punya ibu ayah, mak abah, saya panggil mak dan abah, yang sangat berat terhadap kami, yang sangat banyak memberikan kasih sayang kepada kami adik-adik, yang telah banyak mendidik saya sendiri daripada kecil sampailah saya hari ni. Bahkan sebelum saya sampai ke studio pagi ni, pagi tadi sempatlah saya jumpa keluarga saya. Salam dulu dengan ayah saya, dengan abah saya sebelum sampai ke sini, dan minta izin nak keluar
nak datang ke sampai sini. Sampai sekarang sebab apa? Sebab kebetulan rumah mak abah saya dekat dengan rumah saya. Jadi saya ambil keputusan bila dah habis belajar tu nak berbakti semula kepada kampung, berbakti kepada kawasan kita sendiri, dan alhamdulillah hingga hari ni Allah Taala rezekikan dapat rumah dekat dengan rumah mak abah tu. Jadi seronoklah sebab boleh berbakti dengan mak abah sampai kita dewasa. Jadi saya nak mulakan tu perhargaan kepada mak abah saya telah mendidik kami adik-beradik, dan antara benda yang perlu saya ceritakan ialah saya merupakan alumni pasti. Alumni pasti bekas pelajar pasti lah satu tika dulu, dan yang menghantar saya ke pasti lah ayah saya, abah saya yang hantar saya pasti, abah dan mak saya yang menghantar saya ke pasti. Dan disebabkan didikan itulah, didikan mak abah di rumah, didikan guru-guru pasti, bermula daripada detik itulah alhamdulillah hingga hari ni saya dapat orang kata menjalani hidup dengan sempurna. Alhamdulillah. Menghayati hidup sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah yang memahami tentang arti hidup yang sebenar sebagai seorang muslim. Gitulah kalimahnya. Ustaz memang asal Manjua, maksudnya memang kawasan memang itu kampung Ustaz bila kecil lah, daripada mak ayah semua situ. Jadi saya di Manjua ni satu kampung. Manjua ni kampung Melayu terbesar di Malaysia lah. Kalau kita search Google ataupun tengok dalam Wikipedia ni tulis kampung Manjua, ada gugusan kampung Melayu terbesar di Malaysia. Cuma sinonim kami di sana ni kita sebut kita ni orang Ipoh. Macam tu pula. Orang Ipoh. Jadi saya ni asal Ipoh lah, senang. Asal Ipoh. Lebih spesifik dalam Parlimen Tambun. Iyalah. Kemudian Manjua itu tempat saya belajar. Waktu saya kecil saya pernah sekolah di kampung Manjua. Waktu saya darjah 1, darjah 2 ada sekolah rendah agama rakyat atau sekolah rendah agama tarbiyah Islamiah ataupun singkatannya Serati di dalam kampung Manjua. Saya pernah 3 tahun di situ. Kemudian Serati berpindah ke Tambun. Jadi main kawasan tu lah. Suka ni kawasan saya lah. Mudah ceritanya kami ni kalau sebut secara umumnya orang Ipoh. Jadi Ipoh ni kampung kami lah. Dalam Ipoh tu ada Tambun, ada Manjua. Betul. Ada macam-macam lah dalam kawasan Ipoh tu. Baik. Ustaz juga menang adun, Ustaz. Kita terus pergi situ lah kot. Nak kena sebut juga benda ni. Macam mana Ustaz berhadapan ataupun menghadapi cabaran sebagai adun pembangkang kot, kan? Pernah kerjaan sekejap lah. Tapi sekarang pembangkang lah kan. Kawasan Parlimen, PMX pula tu. Tambun, perlu cerita sikit pengalaman Ustaz ketika ini mengharungi sebagai ahli yang berhormat. Yang saya tengok sebagai wakil rakyat lah. Dan sebelum saya wakil rakyat lah, kemenangan inilah kemenangan semua pihak. Dan kemenangan inilah kemenangan daripada saya pecahkan dua keadaan. Satu dalam konteks jama'i, satu ijtimai. Jama'i inilah jemaah, dan juga ijtimai ini masyarakat kita. Dalam konteks jemaah ni, jemaahnya PAS lah, parti PAS, jemaah saya, parti perjuangan saya kena ucap jutaan terima kasih banyak. Sebab kemenangan inilah kemenangan daripada pengorbanan semua pihak. Jadi bukan sebab seseorang. Bila sebut menang Dun Manjua di kawasan PMX ni, bukan menangnya saya, bukan sebab saya. Saya ni hanya wakil saja yang diletakkan oleh jemaah, dan bukan saya pun insya-Allah boleh menang kalau bukan saya di situ. Jika kita dapat kekuatan macam mana yang saya tengok ada di Manjua lah. Kekuatan jentera, komitmen semua pihak, sokongan, pengorbanan daripada semua sudut lah. Di jentera muslimatnya, kemudian pemudanya, ulamanya, PAS kawasan, YDP kawasan dan juga kepimpinan. Ini benda yang di peringkat kawasan lah. Jadi semua pihak mainkan peranan hingga kita boleh melayakkan kita untuk menang di situ. Dan begitu juga lah pada peringkat parti pekat negeri, PAS Perak dan juga peringkat PAS Pusat, memberikan dokongan yang kuat kepada kemenangan ni. Dalam konteks masyarakat pula, zikir alhamdulillah, syukur kepada Allah, masyarakat di Dun Manjua. Terima kasih banyak pada semua masyarakat yang saya kasih kerana telah
memberi peluang lah kepada kami. Saya rasa lebih separuh ataupun 40% kot sama pengundi. Pengundi Dua Manja ni dua yang paling banyak pengundi di Negeri Perak. Okey. Dua yang paling padat penduduk, paling banyak pengundi, paling ramai pengundi di Perak, Dua Manja. Dua Manja. Pengundinya ada kurang lebih 86,000 pengundi. Banyaklah pengundi di dunia saya ni. Jadi kemenangan baru ni majoriti 6768. 6,000 lebih kan. 6,768. Boleh buat nombor pelik ni. Pelik pas 6768. Jadi saya nak sebut tentang masyarakat ni, saya tak tahu nak kata macam mana. Hingga hari ni hubungan dengan masyarakat ni sangat-sangat baiklah, sangat baik, dan memang betul-betul harmoni. Tanpa sokongan mereka mungkin kita tak boleh menang di situ, tapi masyarakat dah bagi kepercayaan dan kita menang, dan itu antara sebab kemenangan yang kita dapat pun ni. Satu sebab jentera jemaah yang sangat banyak berkorban. Saya pun tak tahu nak kata macam mana. Terlalu banyak berkorban, terlalu banyak, dan masyarakat yang berikan kepercayaan kepada kita untuk PAS dan juga Perikatan Nasional menang di Dua Manja. Baik Ustaz, saya tadi sempat saya membelik-belik, saya tengok Instagram dan Facebook Ustaz, klik satu button iaitu ke WordPress. Saya impress juga, Ustaz Hafiz Sabri ni menulis rupanya. Saya satu sisi yang jarang-jarang kita tahu kan. Kita tahu Ustaz boleh berpidato, boleh suka tengok Ustaz punya konten di TikTok, lawat orang sana, betulkan jalan lah, tampal gitu. Tak apalah, itu satu sisi dah nampak. Tapi dari sudut aktivis kemahasiswaan, saya nampak 2012 ketika itu dan ke bawah. Penulisan dan juga menulis tentang apa yang Ustaz buat sepanjang itu. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit macam mana Ustaz mengharungi suasana aktivis mahasiswa ketika itu kot, dan berpeluang menulis di makalah-makalah, portal-portal dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit dengan kami. Tentang penulisan ni, saya bukanlah orang yang betul-betul orang yang selain untuk cakap lah tentang penulisan ni. Saya bukan seorang penulis yang betul-betul dia punya kehidupan tu dengan menghasilkan buku ataupun kitab. Dan mungkin penulisan saya tu adalah penulisan yang bersifat semasa ataupun waktu tu, zaman tu tak ada Facebook, tak ada, belum lagi. Saya ingat zaman saya mahasiswa tu Facebook ada tu dah hujung-hujung, waktu saya nak grade tu baru 2008 ke 2009 Facebook ni. Time tu lah, waktu tu hujung-hujung. Saya ingat waktu sem akhir barulah Facebook ni, dan saya ingat saya buka akaun Facebook, kalau tengok di Facebook saya rasa 2009. Tu pun buka akaun dengan sesahabat lah di rumah pimpinan pelajar tu. Di semua dah buka dulu. Saya antara yang lambat lah, dan saya tak apalah, kamu buka lah dulu kan. Sebab saya nak tumpu, waktu tu kita ada Blogspot dan juga ada WordPress. Betul. Dan saya nak menulis santai lah. Jadi penulisan ni tempat untuk kita orang kata untuk express kita punya apa yang ada dalam jiwa dan juga dalam kepala kita. Jadi mungkin masa tu lah saya menulis sikit lah tulisan tu, tak banyak pun. Jadi kalau sibuk pun saya pun rasa segan juga sebab dah lama. Jadi mungkin antara sebab tu lah saya anggap bolehlah jadikan sebagai saya punya panduan untuk akan datang. Dan waktu tu juga kebetulan saya ada majalah Fardu Ain. Majalah Fardu Ain ni keluaran waktu tu lah. Waktu tu kita ada Solusi, ada beberapa majalah lain, dan artikel saya setiap bulan memang saya ada satu kolom khas dalam majalah tu, kolom syabab ataupun pemuda. Jadi tu pun antara sebab saya orang kata saya menulis dengan konsisten lah waktu tu. Tapi bila dah ada Facebook ni, dia dah berubah ke dunia Facebook, semua beralih gitu. Tapi ceritanya ialah, bagi saya lah, kita mesti letakkan ataupun kita simpan kita punya idea, pandangan di tempat yang sesuai. Ada orang dia simpan peribadi dia, ada orang mungkin dia simpan email waktu tu. Dan saya tengok waktu tu ada juga kawan-kawan sahabat saya yang menulis buku, tapi dia tak boleh dia punya blogspot ataupun dalam WordPress. Saya pun ada juga saya simpan yang tulisan sendiri, ada yang saya tak masuk dalam WordPress. Jadi fleksibel lah benda tu. Jadi itulah dia punya faham. Soalan tu tentang penulisan tu.
Jadi adalah sikit saya sumbangkan penulisan saya dalam kawan-kawan punya penulisan dan berkongsilah. Dan bila kahwin ni, alhamdulillah, saya tengok isteri saya pun alhamdulillah dia juga orang yang minat menulis. Minat menulis, dan dia pun ada keluarkan buku dia sendiri. Dan tu sebanyaklah sebanyak saya punya apa ni. Saya sebut sini bahawa sebab Ustaz terlibat dengan aktiviti mahasiswa, mungkin Ustaz nasihat sikit macam mana pemimpin mahasiswa sebenarnya perlu menulis perlu menulis untuk meningkatkan kemahiran, meningkatkan value lah, nilai diri sebagai pemimpin pelajar. Mungkin nasihat sikit Ustaz kepada semua mahasiswa. Pertama, saya kira ni saya punya pandangan peribadi, dan tuan-tuan boleh terima ataupun sebaliknya. Tapi bagi saya, mahasiswa ni perkara paling penting ialah ilmu. Paling penting ialah ilmu. Dan tujuan sebenar kita masuk ke kampus mahasiswa ialah sebabkan ilmu. Betul. Jadi mesti kita buat yang terbaik dalam bidang kita. Kalau kita, contoh saya bidang pengajian Islam, saya kena betul-betul masuk institut ni. Kalau 4 tahun tu kena belajar betul-betul, mesti sampai kita tamat. Belajar betul sampai kita tamat, dan jika boleh kita cipta kejayaan dalam kita punya bidang pengkhususan. Jadi orang yang terbaik dalam kita punya kita punya fakulti ke, ataupun dalam kita punya kelas setidak-tidaknya. Di poin saya lah, ilmu benda yang paling utama. Sebab itulah saya menyeru kepada mahasiswa-mahasiswi, pada pimpinan pelajar khususnya, sebab ilmu ni kita jangan ambil mudah. Sebab itulah universiti adalah tempat ilmu. Universiti adalah di situlah gedung dan juga gunung ilmu pada kita. Jadi ini perkara yang paling utama, paling penting. Kemudian dengan ilmu tu tak boleh simpan untuk kita saja. Waktu itulah kita kena curahkan dan curah itulah kita terlibat dengan persatuan, dengan perjuangan, dan kita terjemahkan dalam konteks amal kita. Konteks amal itulah kita ada gerakan mahasiswa, persatuan pelajar. Saya pernah join persatuan pelajar, gerakan mahasiswa. Saya pernah terlibat dengan Gamis, pernah terlibat dengan persatuan mahasiswa Islam PMI. Jadi persatuan fakulti. Jadi poin saya ialah, bila kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh memimpin. Bila ada ilmu, insya-Allah kita boleh buat perubahan. Jadi tu asalnya lah. Asalnya ialah belajar betul-betul, buat yang terbaik. Dan jika bolehlah, saudara SK, saya kira janganlah ada yang berhenti di tengah jalan. Jadi tengah-tengah belajar tu disebabkan sekarang zaman influencer kan, seorang dari influencers sanggup boleh buat paid review, berhenti. Jadi belajar sampai habis, buat yang terbaik. Kalau boleh sambung lagi, dan kita nak pemimpin yang akan datang ni lah, pemimpin yang akan datang lah mereka-mereka yang betul-betul ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Itu contohnya. Baik, YB, Ustaz, kita terima kasih Ustaz, perkongsian cukup menarik. Kita sambung lagi sekejap lagi, kita berhenti rehat dalam Kekal Tenang, beraya dengan tenang. Terima kasih. Lebih 35 tahun Harakah menjadi lidah rasmi Parti Islam Se-Malaysia PAS dalam menyampaikan pendirian PAS dan isu semasa yang benar dan inklusif kepada masyarakat. Produk utama Harakah iaitu Harakah Cetak kini berwajah baharu dengan ulasan isu yang lebih menarik serta kupasan kejayaan negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS. Setiap segmen disusun atur dengan lebih kemas dan berinformatif. Terdapat lebih banyak kolom kenyataan dari pimpinan PAS. Tidak lupa juga ruangan iklan yang lebih strategik dan jelas. Tunggu apa lagi? Jom langgan Harakah Cetak versi baharu sekarang. Scan QR Code atau WhatsApp kami di talian yang tertera. Kita kembali semula. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita nak pergi kepada segmen yang seterusnya, beraya dengan tenang. Bersama saya memperkenalkan sekali lagi lah YB Ustaz Hafiz Sabri. Ustaz, kita nak pergi kepada mauduk lah, iaitu beraya dengan tenang. Sebab apa kita sebut pilih beraya dengan tenang? Sebab kita tahu keadaan ekonomi ataupun keadaan rakyat di bawah lah, menghadapi suasana masuk bulan 3 dan bulan 4 ni, dan keadaan anak-anak sekolah,
menghadapi Ramadan, dan juga sekarang ni nak menjelang 10 yang terakhir ni adalah rata-rata memanglah kita kata kita nak persiapan Lailatul Qadar tu betul, tapi orang Malaysia ni bila masuk 10 terakhir ni duk fikirlah untuk baju rayanya, persiapan raya, kuih raya, segala raya lah di hujung tu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami, Ustaz, macam mana Ustaz persiapan raya, sikit sebanyak persiapan, mungkin kita mulakan dengan persiapan raya keluarga dulu, sebelum ni Ustaz, macam mana persiapan raya dan keadaan semasa rakyat di bawah Ustaz sekarang? Persiapan raya saya ni sederhana je lah, SK. Jadi biasa macam orang lain. Sekarang ni pun saya pun hingga hari ni masih tak sempat lagi nak beli baju raya ni. Ni bukan baju raya ni. Tuan tengok ni bukan baju raya. Ni baju saya angkat sumpah. jadi wakil rakyat, jadi adun. Jadi separai saya macam biasa, sederhana, apa yang ada. Sebab saya kira sekarang ni saya juga, kita semualah kita kena merasai apa yang masyarakat rakyat kita rasai ketika ini. Nak sebut baju raya ni pun berat sebenarnya. Baju raya ni dia keperluan untuk raya, tetapi ada perkara lebih utama dan lebih perlu, lebih penting kepada rakyat masyarakat kita ketika ini, ialah tentang keperluan hidup mereka, barang dapur mereka. Jadi apa nak makan pada esok hari. Persiapan raya ni maksudnya benda-benda yang asas yang perlu diberi keutamaan. Dia benda yang sedang berlaku lah. Ini berlaku di tempat saya, satu kisah tu. Jadi kami buat program bantuan Ramadan, barang-barang dapur lah. Kita packing kotak-kotak makanan ni, dan keraklah saya buat untuk bulan puasa ni. Alhamdulillah, berkat kami ni di Dun Manjui, di kawasan saya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita dapat bantu banyak orang jugalah, beratus orang lah kita bantu dengan bantuan daripada parti, pada jemaah, pada orang ramai. Dan satu program ni kita buat, ada seorang hamba Allah tu, suami isteri dan 3 orang anak. Saya ingat lagi, suami isteri, abang ni dengan Ramadan baru ni lah? Baru ni, baru berlaku. Suami isteri dan 3 orang anak naik motor. Naik motor EX5. Naik motor daripada Beruas. Beruas ni jauh daripada Ipoh. Beruas ni jauh daripada kawasan Ipoh. Daripada Beruas nak bagi Ipoh, kalau naik motor circa 2 jam kot. 2 jam lah, 2 jam. Laju mungkin lah, boleh lah sejam 50. Tapi kalau kata dia bawa lahan kenderaan pula, kemudian ramai pula naik motor tu, mungkin 2 jam lebih lah. Daripada Beruas datang ke Ipoh. Dan saya agak terkejut lah tengah-tengah program ni. Kita duduk tengok lah senarai penerima tu. Tiba abang tu sampai, motor dia sampai. Saya pun tengok, mungkin saya ingat ke orang kampung juga, orang dekat-dekat macam biasalah datang naik motor. Kita pun sambut lah, sambut dia, raikan dia datang untuk program kita. Seronok saya ni, benda yang paling seronok lah bila kita dapat lihat wajah masyarakat, orang kampung, dan kita dapat, istilahnya kita dapat, orang kata, menyelesaikan masalah mereka walaupun sedikit, tapi ia sangat berharga kepada mereka. Saya kira sangat berharga. Dan memang tugas kita sebagai wakil rakyat ni ialah benda yang paling penting, ialah kita, benda paling seronok bila mana seseorang tu ada masalah, kita dapat bantu selesaikan. Tak kira lah apa masalah sekalipun, kita boleh selesaikan. Kita rasa seronok, syukur kepada Allah, paling tidak dia dah lepas satu masalah hidup dia, dan kita pun rasa syukur kerana kita boleh bantu. Sebenarnya serah pada Allah dan serah pada diri dia lah, macam mana dia nak menilai apa yang berlaku. Tetapi bagi saya sendiri, tengok benda ni lah benda yang sangat-sangat menyentuh perasaan kami lah. Jadi waktu tu bila sampai tu, kita pun sambut dia tu, bagi duduk semua. Kemudian saya sembang lah, abang daripada mana? Dia khabar saya daripada Beruas. Beruas, saya terkejut lah. Beruas ni jauh ni bang. Beruas ni daripada Beruas ke Ipoh ni kat 2 jam. Naik motor ke? Naik motor. Allah, saya pun jadi tersentuh lah perasaan kita. Naik motor dengan isteri dan 3 orang anak. Masya Allah. Dia ada 5 orang anak, 2 orang lagi anak dia tak boleh bawa sebab tak muat motor. Jadi dia bawa 3 orang anak, 2 lagi katanya duduk rumah opah ni kot, dekat kampung. Datang ke Ipoh, naik motor 5 beranak semata-mata untuk mendapatkan satu kotak makanan. Sekotak makanan. Dan saya fikir dalam kepala saya, macam mana nak bawa balik kotak makanan ni? Nak balik ke Beruas. Saya tengok anak-anak dia depan,
tengah 2 orang, isteri di belakang. Jadi cerita saya ialah hari ni memang rakyat kita sedang sesak, terdesak. Rakyat kita memang memerlukan orang kata bantuan yang sangat banyak lah, maksudnya dalam konteks isu kos sara hidup ni. Dan apa yang berlaku baru ni pada abang tersebut memang menyebabkan saya betul-betul tersentuh dan saya betul-betul terasa lah bila mana seorang ayah disanggup berkorban walaupun datang jauh ke Ipoh demi semata-mata untuk mendapatkan sekotak makanan. Dan saya tanya pada akak, pukul apa akak tadi keluar? Dia kata lepas subuh kami terus keluar lah. Lepas subuh terus tolak daripada Beruas, terus datang ke Ipoh. Dan lepas ni nak balik semula ke Beruas. Kata abang kerja apa? Dia kata dia kerja laut. Orang belah sana, belah Beruas, Setiawan, Lumut ni, orang belah sana banyak kerja laut ni lah. Dan ada rezeki hari ni, itulah rezeki dia orang. Esok pula cari rezeki lain. Dan kita pun tak apa lagi tu. Kita raikan dia dulu sekian. Kemudian kita minta supaya tim kita hantar kotak tu. Kita tolong hantar kotak tu ke rumah dia. Dan kita bawa anak dia sekali. Kita bantu dia lah. Dan tak apalah abang yang risau. Kami akan hantar kotak balik ke rumah abang dan apa ni, kita hantar family dia sekali. Dan saya pun berilah maklumat tu kepada sesahabat di sana, makluman tentang abang yang datang pada luar kawasan saya ni, supaya orang sana boleh ambil alih lah untuk bantu sahabat ataupun keluarga tersebut. Ini cerita yang baru-baru ni berlaku lah. Kesusahan rakyat ni kadang-kadang dipandang enteng, Ustaz. Contohnya kita tengok bila sebut kesusahan rakyat, dia kata tak apa, rakyat banyak je, penuh je bazar. Tu antara komen nakal lah di TikTok ataupun di Facebook. Dan bila kata-kata barang mahal, dia kata dulu ini saya sebut apa yang sebutnya Perdana Menteri kita tadi sebut pagi tadi. Zaman PN tu mahal. Bila mengcompare tu, saya rasa tidak membantu sebenarnya, tidak menyelesaikan masalah. Tapi pendapat Ustaz, kenapa macam ni? Patutnya zaman inilah zaman untuk orang bangkit kembali selepas kita COVID kan. Sepatutnya ekonomi rakyat lebih makmur lah, sebab tak ada COVID, tak ada PKP, tak ada apa kan. Tapi kata zaman PKP lebih berduit, lebih adalah sikit orang kata bantuan-bantuan yang ni. Tapi zaman sekarang sakit, Ustaz. Zaman sekarang ni saya punya pandangan, jangan sekali kita tengok orang tu luarannya tengok macam okey, luaran tengok macam steady, tengok luaran orang tu nampak macam tak ada apa-apa. Kita zaman sekarang tak boleh tengok orang kata selapih. Saya memang guna pendekatan ni. Dan mungkin sebab kawasan bandar, kawasan bandar ni, Manjui ni dalam kawasan Ipoh, kawasan bandar, dan ada juga separa bandar. Dan banyak orang kawasan ni lah, kawasan orang-orang yang syarikat yang miskin bandar tu agak banyak. Betul. Walaupun nampak luaran dia nampak macam okey, tetapi kena ingat, kita kena ketahui dan kita kena hayati yang dia suami, isteri ataupun abang akak tersebut, dia sedang struggle untuk menjaga keluarga dia. Dia sedang struggle pagi, petang, siang, malam untuk menyara keluarganya. Cuba bayang kalau dia ada 5-6 orang anak. Jadi dia kena pastikan 5-6 orang anak ni tidak kelaparan di rumah. Dan hari ni kos sara hidup memang sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Benda tak boleh dinafikan. Tambah-tambah disebut oleh SK tadi, sekarang ni kita berdepan dengan 3 keadaan serentak. Berdepan dengan kita anak-anak masuk sekolah. Persiapan sekolah baru ni pun banyak dah habis. Banyak habis. Kemudian kita masuk bulan Ramadan, persiapan Ramadan, dan kita faham Ramadan ni kita nak betul-betul nak ihyakan Ramadan. Kemudian persiapan pun kena rapi juga supaya keluarga di rumah pun seronok beribadah bulan puasa. Kemudian ada juadah yang boleh berbuka di dapur kita. Betul. Ni semua difikir oleh ayah dan ibu. Kita ni sebagai suami, sebagai isteri, kita fikir benda ni. Dan kita terkenangkan anak-anak di rumah, anak-anak sekolah nanti balik nak makan. Semua benda-benda tu walaupun kita nampak macam kecil pada pandangan orang lain, tapi bagi kita besar. Kadang-kadang benda-benda yang dilihat kecil oleh kita, sebenarnya benda tu lah benda besar bagi orang lain. Benda yang dilihat kecil, masalah kecil masalah ni kan. Ni tak ada apa, rakyat masih lagi boleh makan, bazar masih penuh. Ayat yang macam ni kita kena maksudnya tak perlu ada.
kita kena lihat benda lebih besar. Jangan tengok dalam konteks kita. Dalam konteks kita cakap mungkinlah kita boleh, kita tak ada masalah, kita tak lalui keadaan tu. Tapi ramai di luar sana yang benda kita fikir kecil ni lah besar bagi mereka. Contohnya tentang kos hidup yang sangat mendesak. Ni tak cerita raya lagi. Ni benda-benda yang saya kira benda-benda yang penting. Sebab itulah jangan kita tengok seseorang yang nampak okey di luar, tapi sebenarnya dia sedang struggle. Dia sedang struggle, sedang bekerja keras untuk keluarganya, untuk menyara keluarganya, untuk orang kata bangkit semula daripada pasca Covid. Contohnya yang saya pernah jumpa orang yang waktu dia sebelum Covid tu, di bisnes dia pun orang kata hebat menjadi, tapi bila dah Covid, Allah uji dengan Covid, terpaksa tutup kedai, dia kena bangkit semula. Kemudian ada juga orang yang saya jumpa, kategorinya lah dia kehilangan orang penting dalam hidup dia. Katalah pasangan, tulan takdir Allah Ta'ala, pasangan dia kembali ke rahmatullah, suami dia meninggal, isteri dia meninggal, kekuatan dia tu tak ada. Nak bangkit semula daripada suasana atau keadaan tu, dia kena berjuang dalam tempoh pasca Covid ni untuk dia kembali hidup, orang kata mendapat kehidupan yang lebih baik. Inilah contoh-contoh yang saya kita tengok semua sudut lah. Sebab mungkin kami ni sebagai wakil rakyat, kita duduk dekat dengan rakyat, kita tengok. Dan saya, yalah, kalau kita buat program ni, boleh katakan rakyat datang ni banyak. Semalam saya bawa habis program di Don Manjui lah, dekat 300 orang. Tu baru satu program, 300 orang kita boleh himpunkan, dan kita boleh himpunkan orang berbeza, jumlah yang sama kurang lebih. Sebab Don Manjui ni besar, dia ada banyak kawasan. Situ ada Gugusan Manjui, ada Kelebang, ada Meru, ada Cepor. Ni semua kawasan saya lah. Cemor. Dan saya boleh katakan di setiap kawasan tu saya boleh letakkan, setiap kawasan tu kita boleh kumpulkan ramai orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Jadi kebetulan saya dalam Parlimen Tambun, Parlimen PMX. Jadi saya sorak-sorak Ustaz dari adun dalam Parlimen PMX. Parliamentary Malaysia tau. Jadi kita maksudnya dalam parlimen, ialah bila parlimen Perdana Menteri, saya kena beritahu pada semua pihak yang di parlimen kita ni banyak rakyat memerlukan bantuan. Rakyat yang susah pun ramai. Saya sebagai adun dalam parlimen tersebut, saya mengetahui apa yang berlaku dan sebagainya. Cuma saya hormat sesama kita kerja dengan profesional, menghormati orang tugas masing-masing. Saya tugas sebagai adun dan tugas PMX sebagai ahli parlimen. Jadi kalau boleh, saya punya apa yang saya buat sekarang lah, kalau boleh kita selesaikan masalah rakyat ni sebaik mungkin. Ada masalah rakyat kita selesaikan. Dan setakat ni saya sebut ni adalah benda yang berlaku di kawasan saya. Dan saya ada hak untuk cakap benda tersebut, dan saya ada data, ada fakta, ada maklumat tersebut. Dan memang masih ramai lagi orang yang memerlukan bantuan, sokongan daripada kita. Cuma kita kena ingat gini lah, saya ke saudara SK, baru ni kan viral tentang kisah apa tu, video yang menyentuh perasaan, RSB punya video tu. Seorang lawyer peguam Datuk apa ni, Allah Samad, Razali apa, Datuk Zaharil ke apa, yang dia selamatkan seorang Indian. Ya betul, yang seorang lawyer yang selamatkan seorang Indian. Jadi benda ni berlaku benar di masyarakat. Memang sikit banyak pengorbanan seorang ibu terhadap anak-anak mereka yang berjaya. Dan gini, bila jumpa orang susah, orang dalam kategori susah, orang yang mungkin dalam B40 yang gini, sebenarnya anak-anak mereka ni banyak yang pandai-pandai, bijak-bijak. Saya tengok tempat saya pun, antara motivasi yang saya boleh buat adalah, saya sebut ni sebab saya dah lalui mungkin kerja-kerja di kawasan ni dah 10 tahun sebelum ni. Dan anak-anak tersebut yang saya jumpa, saya banyak dah berada di universiti. Saya jumpa balik, dia kata, Ustaz ingat saya. Saya pun yelah, ramai nak kita jumpa. Kita jumpa di mana? Dia kata, Ustaz dulu waktu dia kecil, saya yelah bila dah besar ni, anak dia lah. Ni cerita tentang anak-anak di kawasan saya. Okay. 10 tahun lalu yang kita pernah bagi bantuan bantuan belajar, kita pernah bantu dia nak sambung belajar, kita pernah sikitlah bantu-bantu apa yang boleh, bantu keluarga dia. Dan hari ni anak-anak tu dah berjaya, alhamdulillah. Mereka masuk universiti, ada yang bidang undang-undang, ada bidang engineering, ada yang pergi keluar negara. Jadi nak sebutnya, kita kena faham, bukan pilihan mak ayah tu, keluarga tu nak hidup dalam keadaan begini. Betul. Tapi kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin masyarakat, sebagai orang yang tanggungjawab, kena cari jalan lah.
macam mana kita nak selesaikan masalah mereka. Dan saya sebut di sini bukannya rakyat ni bukan nak minta-minta, tapi dia orang nak supaya bagaimana nak kita boleh ringankan bebanan yang sedang mereka hadapi waktu ni. Setidak-tidaknya dengan kos hidup hari ni kita boleh selesaikan dengan lebih sempurna dan lebih baik. Paling tidak dia orang tak terbeban lah dengan masalah ekonomi yang banyak pada waktu ni. Ini contoh lah, saya ambil contoh yang berlaku di tempat saya, dan bila saya tengok balik adik-adik tu jaya belaka dah. Dah ada yang di tahun 2, ada dah last sem di universiti, dan ada yang mak dia datang jumpa saya, terima kasih Ustaz, ingat lagi 10 tahun lalu Ustaz pernah tolong keluarga saya, sekarang ni anak saya ni Ustaz, Alhamdulillah berjaya, dia lepas ni nak dapat kerja dah, syukur pada Allah. Dan dia orang pun dah keluar pada kesusahan tu, dan dia orang pula akan bantu masyarakat lain. Inilah maksud saya, benda-benda yang kita kena fikir bila kita bantu rakyat, bantu masyarakat ni, insya-Allah dia tidak akan merugikan kita lah. Betul. Baik Ustaz, kita terima kasih Ustaz sesi kali ini. Cuma kita berhenti rehat dulu. Kita sambung untuk segmen seterusnya. Terima kasih. Lebih 35 tahun Harakah menjadi lidah rasmi Parti Islam se-Malaysia PAS dalam menyampaikan pendirian PAS dan isu semasa yang benar dan inklusif kepada masyarakat. Produk utama Harakah iaitu Harakah Cetak kini berwajah baharu dengan ulasan isu yang lebih menarik serta kupasan kejayaan negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS. Setiap segmen disusun atur dengan lebih kemas dan berinformatif. Terdapat lebih banyak kolom kenyataan dari pimpinan PAS. Tidak lupa juga ruangan iklan yang lebih strategik dan jelas. Tunggu apa lagi? Jom langgan Harakah Cetak versi baharu sekarang. Scan QR Code atau WhatsApp kami di talian yang tertera. Alhamdulillah, kita kembali semula, sahabat-sahabat semua yang menonton. Kekal tenang, beraya dengan tenang episod kelima insya-Allah pada ini bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, Ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy, dan juga Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia. Ustaz, kita nak pergi kepada bread and butter issue Ustaz, iaitu isu rakyat dan juga isu kos hala hidup lah. Satu isu yang bukan klise, dia satu isu yang mesti disebutlah oleh kita semua. Baru-baru ni saya baca, bukan baru, semalam saya baca portal Berita Harian mengatakan bahawa jualan di Bazata tak seperti tahun-tahun sebelum ini. Keluhan daripada pedagang peniaga. Dan beberapa hari lepas juga tular satu kajian dibuat oleh Hong Leong Investment Bank Ustaz. Kajian ni tak disanggah oleh mana-mana. Maksudnya Fahmi Fazil tak kata benda ni bukan berita palsu lah. Mana betul lah kajian tu, iaitu kajian tentang cadangan pengampungan subsidi, pengampungan harga minyak lah, iaitu RM2.50 yang ada sekarang ni nak diapungkan, dinaikkan sehingga 64%, dan menyebabkan keberangkalan kajian tu kata akan naik sehingga RM3.34 tak silap saya. Tinggi Ustaz. Zaman Pak Lah tu naik 80 sen, ni dah dekat RM1 lebih ni kalau naik. Kalau betul, benda ni kajian kan, benda cara kerajaan kita berfungsi ni, dia akan bagi tahu bagi normalisasi tu bagi rakyat, bagi input tu ke kerajaan, rakyat feedback macam mana. Persoalannya Ustaz, dengan tak ada banyak, sebelum tu subsidi yang banyak dah ditarik Ustaz. Subsidi tepung akan ditarik, ayam dah tarik dah. Benda-benda ni semua langsung direct kena. Kalau dia buat dia, rakyat akan terus. Yang rakyat terkena tu sebab peniaga tak nak rugi. Dia akan rantaian terakhirnya ialah rakyat lah. Pendapat Ustaz, saya bimbang Ustaz, sebab bila nak diapungkan harga minyak seperti ikut kajian Hong Leong Investment Bank ni, dia akan memberikan kesan lagi buruk kepada ekonomi rakyat. Saya tak tahulah berapa banyak susah sekarang ni. Kan kalau masa dia buat masa dekat ni, rakyat boleh terima atau tidak? Rakyat bersedia atau tidak? Kan? Diburukkan lagi dengan sistem padu yang tak memberikan keinginan kepada rakyat untuk isi. Kan? Sarawak pun dah tarik, Sabah pun tak tangguh. Caca merupakan Ustaz. Saya rasa banyak benda tak selesai Ustaz. Betul. Jadi saya kira kerajaan kita ni, kerajaan Madani ni baru setahun lebih.
setahun lebih pun kita dah rasa macam-macam benda yang rakyat rasa kesan yang sangat ni lah, sangat besar lah pada kehidupan rakyat. Kalau boleh benda-benda yang menyusahkan rakyat ni kita maksudnya bukan tangguhkan, jangan nak buat lah. Jangan buat lah macam tu. Maksud kena fikir cara lain. Tapi dapat mana Ustaz? Dapat mana kantong? Mungkin kita tengok hanya bila fikir tentang ekonomi, cara nak dapat balik pelanggan kewangan negara ni, kita bebankan rakyat dengan cukai, kemudian kita subsidi bersasar, tarik subsidi yang rakyat dah dapat selama ni untuk kebaikan rakyat. Dan pelaburan negara kita pun taklah nak kata terlalu dahsyat sangat. Dalam tempoh yang ada ni pun kita faham menguncup kita punya keadaan ekonomi negara, menyederhana dia punya keadaan ekonomi negara sekarang ni. Tapi janganlah disebabkan tu akhirnya rakyat yang terkesan, sebab rantaian tu akhirnya berbalik kepada rakyat. Saya faham tersebut. Cuma sekarang ni saya kira kita kena hentikan benda-benda yang menyukarkan rakyat, menyusahkan rakyat. Yalah, mungkin kita bagi berakyat, kita bagilah orang kata sikit kepada rakyat, imbuhan, tapi lepas tu kita ambil balik dengan berbagai cukai, berbagai orang kata apa, bayaran-bayaran yang kemudian rakyat kena tanggung. Contohnya SST yang baru ni 8% dinaikkan. SST kita ni bukan kesan yang kecil, kesan besar. Kalau kita pergi ke pasar raya, ke kedai, bahkan kedai-kedai kecil pun, kedai-kedai kampung pun, jadi harga barang tu dah berbeza, dah jauh berbeza. Rakyat kena, istilah rakyat kena balas balik dengan cara macam tu. Betul. Rakyat dapatlah sikit. Baru ni saya pun ucap terima kasih lah, di pihak kerajaan kena mengumumkan, bagi kita diumumkan apa ni, bantuan raya ke? Ya, betul. Bantuan raya kepada siap pejabat awam dan juga pesara. Tapi itulah Ustaz, pejabat awam dapat RM500, orang kerja swasta, orang kerja nelayan. Walaupun pejabat awam pun dapat RM500 pun, saya rasa mereka terkesan dan mereka pun orang tahu lepas ni orang kena banyak benda yang nak kena tanggung. Kita dapat, kemudian kita kena keluarkan balik dalam jumlah yang sangat besar, dan kita terkesan dengan masalah kitaran ekonomi yang tak stabil ni. Jadi poin saya, jika boleh kita jangan laksanakan lagi bila sebut subsidi bersasar semua ni. Kita memang bila apungan minyak tu, harga minyak tu buat, rakyat kena membeli dengan harga yang sangat tinggi dan sebagainya, dan kesannya lah kesan yang besar kepada masyarakat di negara kita. Jadi bila saya tengok, bila sebut padu tadi, tulan padu tadi pun saya tengok padu yang tidak mendapat sambutan daripada rakyat, dan rakyat pun tak nampak. Kalau rakyat betul-betul dia suka dan dia semangat, tak payah kita promosi sangat pun, sebenarnya rakyat akan, orang kata betul-betul rakyat akan menyahut, rakyat akan sokong, akan dokong tindakan kerajaan. Tapi hari ni jadi macam dia tak kena. Sesama dalam kerajaan pun ada benda yang dilihat tidak bersama. Sarawak minta supaya Sarawak tangguh. Sarawak tangguh kan? Tangguh. Sarawak tangguh. Sabah pun minta tangguh. Maksudnya orang Sabah Sarawak, kawan-kawan sahabat kita yang berada di Borneo pun, dia orang tak bersama dengan sistem padu ni. Di negara kita pun di Semenanjung pun begitulah. Maksudnya rakyat tak confident apa benda yang sedang kerajaan nak buat. Nampak kerajaan fail Ustaz. Kerajaan fail nak sampaikan padu tu apa kan. Takkanlah kita ni rakyat nak terima je. Okey, kalau kata contohnya sekarang ni antara yang saya sanksi juga adalah betul ke yang isi padu ni nanti dia akan dapat subsidi bantuan. Adakah semua, katalah berapa diumumkan baru ni 10 juta dah ke? Ya, betul. 9 ke 10 juta ni betul ke semua akan dapat? Benda apa yang diorang akan dapat? Kita nak ada kumpul data rakyat. Rakyat bagi data yang terlalu peribadi, terlalu orang kata details, macam-macam benda dalam data tersebut, akhirnya rakyat tak dapat apa-apa. Benda inilah yang jadi kerisauan rakyat, kebanggaan rakyat. Yang tak nak isi ni saya tengok bukannya orang biasa-biasa. Yang tak nak isi lah orang cerdik pandai, golongan intelektual, golongan yang ahli-ahli ekonomis yang mereka bercakap tentang perkara ni. Jadi itu satu part. Yang isi pun belum tentu. Yang isi pun belum tentu akan dapat bantuan dari kerajaan. Dan keadaan ekonomi yang ada hari ini dalam keadaan yang saya tengok, kita pun tengok keadaan yang tidak stabil ini. Ni yang belum isi macam mana? Yang belum isi macam mana? Yang tidak isi, adakah ternafi hak mereka sebagai rakyat Malaysia? Sebagai seorang warga negara yang sah, dia orang tak isi padu, mereka tak dapat. Jadi seolah ada urutan kepada rakyat kita, masyarakat kita. Kamu tak isi padu, kamu tak dapat lah. Tak boleh, jangan double standard. Sebab perkara ni pun di kalangan pemimpin kerajaan pun mereka berbelah bagi, mereka pun tak senada perkara ni.
Jadi sikap perkara ni masih tak clear. Maksudnya tak jelas. Dan yang rakyat tengah bincang di bawah sana lah, masalah rakyat semakin banyak, kos sara hidup makin tinggi, harga barang makin melambung, dan kehidupan mereka hari ni begitu struggle untuk meneruskan kehidupan. Inilah benda yang kita kena Ustaz tengok. setuju tak padu tangguh Ustaz? Ya, setuju. Tangguh dulu Ustaz. Tengok nampak, yalah sekarang ni nampak tak jelas ke mana dia punya hala tuju tu. Dan tambah bila isu security maklumat ni, kadang-kadang yang ni, benda ni perlu dijawab dengan detail. Dan sekira apa sebab dia kelang kabut sekarang ni, betul-betul dia kelang kabut sangat nak supaya semua rakyat daftar padu. Sedangkan lagi 3 tahun lagi nak pilihan raya ke-16, tak lama dah. Setiap bulan kita daftar padu, kan, mari pilihan raya 16, apa pun tak sempat. Data kita dah dihimpunkan semua. Betul. Semuanya di situ. Dijawab dekat parlimen baru Ustaz, berjuta percubaan nak menerobos ataupun nak menceroboh. Ya. Tapi kita nak tengoklah sejauh mana usaha tersebut dan sejauh mana formula yang diberikan itu boleh menyelesaikan masalah rakyat. Formulanya adalah kumpul data rakyat sebab mungkin dalam padu, dan kerajaan akan bantu rakyat. So kita nak tengok dalam tempoh terdekat ni apa yang rakyat akan dapat. Dr. Puat Zakrashi dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO dia sebut padu tak berjaya sebab Rafizi. Rakyat tak yakin dengan Rafizi. Kadang-kadang dia orang pun itu saya kata sesama dalam kerajaan ni pun tak selesai. Sama dia orang pun tak selesai dalam masalah ni. Tak dibahas dengan teliti ke dalam kabinet sebelum kita nak umum. Kenapa tergesa-gesa dan sebagainya. Bila Sarawak sebut gitu, saya pun ini lain macam. Betul. Sabah pun mula sebut benda yang sama. Jadi rakyat di bawah ni kalau tengok orang tak tak happy lah. Tak happy. Jadi ada yang terpaksa tu pun tak kira lagi yang diwajibkan isi bagi government, pejabat awam, government servant memang wajib kena isi. Kita pun faham. Itulah keadaannya. Dan terbaru Ustaz, di mana KJ buat laporan polis sebab nama dia didaftarkan padu, padahal dia tak daftar padu lagi. Tak daftar. Jadi kita pelik macam mana orang tak daftar, alamat tu ada dalam padu. So sistem ni tak padu lah. Sangat. Dan dia tak padu. Dia tak padu, banyak benda yang leakingnya, banyak yang bocornya. Jadi masih lagi belum padu. Maka kerajaan kena buat benda lebih padu lagi lah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Itu ceritanya. Okey, Ustaz, kita kembali semula juga tentang raya ni Ustaz kan. Saya pun dah mula semangat ni. Betul. Dan raya ini sebagai raya di zaman Madani ni, kita tahulah zaman orang kata zaman Madani zaman mahal dah ni. Zaman keras lah orang kata kan. Rakyat kena hadapi lah, tak nak ni lah kerajaan yang ada pada hari ini. Apa nasihat Ustaz kepada rakyat semua dalam menghadapi sambutan raya ni? Macam mana persiapan raya yang terbaik yang boleh kita lakukan pada kali ini? Pertamanya, kita sederhana dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita sebagai rakyat juga, sebagai rakyat, kita perlu mainkan peranan kita. Dan saya faham keadaan sekarang ni, kalau kita nak macam dulu tu mungkin tak dapat dah. Sebab keadaan negara kita, ekonomi kita, tekanan kos sara hidup kita dan sebagainya, mungkin tak dapat macam mana kita raya dulu-dulu. Tetapi dia punya suasana tu tetap kita boleh hidupkan. Jadi walaupun sederhana, tapi kita tetap boleh sambut dengan family kita, dengan keluarga kita. Point saya ialah sederhana tu dalam kegembiraan, sederhana dalam orang kata dalam keseronokan. Jadi rakyat kita, walaupun hari ni kita pun tak naklah kita streskan rakyat, kadang-kadang dia orang pun tertekan dengan apa yang berlaku hingga menyebabkan kita kemurungan, kita menghadapi berbagai masalah yang lain. Poin saya tak apa, kita lalui, kita hadapi, dalam masa sama kita berjuang untuk kita pulihkan balik keadaan. Dan peringkat kita juga sebagai daripada pembangkang, kita akan terus berjuang untuk bawa suara rakyat. Saya di Dewan Negeri Perak, rakan-rakan di Parlimen bawa suara rakyat di Parlimen. Kita akan berjuang bersama. Kita akan dokong suara rakyat yang berlaku di bawah ni. Kita bawa semua cerita kepada pemimpin kerajaan supaya benda ni sedang berlaku, realiti yang sedang berlaku, dan kita berjuang bersama. Tapi dalam keadaan itu, kita juga kena ambil ruang yang sebaiknya untuk kita menyambut raya ini dengan sederhana tetapi penuh rasa gembira. Kenapa? Kerana kita kena hidupkan suasana raya ni ialah suasana yang penuh kesyukuran kerana Allah telah memilih kita
pada tahun ni sekali lagi untuk kita lalui Ramadan, dan kita akan menyambut Aidilfitri tak lama lagi. Dan insya-Allah mudah-mudahan saya sangat yakin dengan apa yang telah pun dibuktikan dalam sirah, dalam kehidupan para nabi rasul, dalam kehidupan para salafus soleh, ulama terdahulu dan orang terdahulu, yang mana doa-doa mereka yang mustarafin, doa orang susah, doa orang yang dianggap kecil, kadang-kadang mereka yang susah, yang tidak dipandang, suara mereka ni didengari oleh Allah Ta'ala. Allah melihat, Allah mendengar apa yang sedang kita adukan kepada Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada masa mendatang Allah Ta'ala akan beri lebih baik kepada negara kita, pemimpin yang lebih baik insya-Allah, yang boleh mentadbir negara dengan lebih sempurna, dengan lebih baik, dengan lebih adil. Dan kita sebagai rakyat ni, saya kira kita yang penting kita cuba cari jalan yang kita usahakan supaya kita boleh gembirakan keluarga kita. Saya sebut banyak kali tentang gembirakan keluarga ni. Ini benda paling penting lah. Boleh berkaya dengan ibu ayah kita. Kadang-kadang tak perlu tunggu ada material untuk gembira tu kan. Gembira cara kita lah. Sekarang ni istilahnya saya rasa kita jaga kita lah. Betul. Macam dulu kita pernah kita, orang kata tagline ni, kita jaga kita ni. Sekarang ni boleh kata kuala begitulah. Rakyat di bawah ni kita jaga kita lah. Sekali kita jaga kita. Kalau kerajaan tak boleh jaga kita, kerajaan tak boleh nak memenuhi tuntutan rakyat, maka kita jaga kita. Betul lah, penting ni society punya masyarakat punya networking ni sangat penting di bawah. Jadi kalau kita boleh kita jaga kita, insya-Allah paling tidak kalau kita dapat makluman ada orang di kampung kita, di taman kita, di tempat kita, ni kena check. Masa saya kena main peranan, saya kena main peranan sebagai wakil rakyat, dan semua yang berada di negara ni kita main peranan betul, insya-Allah tidak akan ada yang terlepas pandang. Contoh di kampung kita dapat maklumat ada 1-2 keluarga yang betul-betul susah, maka kita kena pakat. Macam disebut SK tadi lah, taklah kita pun nak tunggu di atas ni, mungkin tak dapat. Birokrasi semua. Kita susun elok-elok, kita boleh cari jalan, dan kita boleh usahakan untuk kita bantu kawan-kawan kita yang dalam kesusahan, rakan-rakan kita, insya-Allah. Ustaz, mungkin Ustaz ucapan raya kepada semua penonton Kekal Tenang. Silakan. Ucapan raya kepada semua. Ya. Kawan-kawan semua yang menonton rakaman ni pada 21 Ramadan, sampai kita dah alang-alang Ustaz dah ada baju raya segak bergaya ni kan, nak menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan Syawal menjelang. Mungkin terus ucapan raya kepada semua penonton Kekal Tenang. Silakan. Saya nak mengucapkan selamat. Siapa kau pula ni? Okey. Saya ucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada semua masyarakat Malaysia. Dan mudah-mudahan sambutan Aidilfitri pada kali ini kita dapat sambut dengan gembira, dengan penuh ketenangan, penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala, dan kita dapat sambut dengan keluarga kita masing-masing, dan ambil kesempatan ini untuk kita saling bermaafan sama kita. Itu paling penting lah, saling bermaafan sama kita, terutamanya dengan ibu ayah kita, mak ayah kita, abah mak kita, adik-beradik kita, dan pastikan keluarga terdekat kita inilah yang kita tengok, jangan ada yang kita terlepas pandang. Kalau kita ada adik-beradik yang ramai, tengok adik-beradik lain yang mungkin ada adik-beradik kita sini, mungkin ada yang kita tak perasan yang macam mana raya dia, tolong tengok dan tolong bantu apa yang kita boleh bantu. Pastikan mak ayah kita boleh beraya dengan seronok. Kemudian tengok saudara mara kita dan sahabat kita, dia kena perhatikan semualah. Saya harap kita semua boleh raikan Aidilfitri dengan penuh kegembiraan, penuh orang kata rasa syukur kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan pada masa akan datang Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang lebih baik kepada Malaysia, betul, insya-Allah, kepada negara kita, dan insya-Allah mudah akan kita boleh buat perubahan yang lebih besar pada masa akan datang, insya-Allah. Dan antara benda lain yang saya nak nyatakan juga ialah tuan-tuan dan puan-puan doakan supaya Allah beri kekuatan kepada PAS dan juga Perikatan Nasional untuk kita terus berjuang. Amin. Untuk kita terus berjuang untuk rakyat, untuk masyarakat, dan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk menghadapi liku-liku yang berdatang ni, dan kena ingat kita akan terus berjuang bersama.
sampailah kita mencapai kemenangan yang kita kendaki. Jadi kita boleh mengangkat suara rakyat dan juga kembali menaikkan Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat pada masa mendatang. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Selesai sudah kawan-kawan semua, banyak kita berkongsi cerita, banyak berkongsi pandangan bersama Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri Abdul Manjoy. Dan ini sebagai sepatu azimat dan juga kekuatan buat kita semua supaya kita dapat menghadapi beraya dengan tenang pada kali ini dalam keadaan apa jua yang berlaku pada rakyat, pada kita, keluarga kita boleh beraya dengan tenang. Dan apa nama tu, yang paling penting sekali kita dapat mengambil ibrah kemenangan kita di Syawal, 1 Syawal itu dengan penuh kesyukuran terhadap nikmat yang Allah berikan di negara Malaysia. Walaupun dalam keadaan segala kekurangan, kita ada sedikit stres sekarang ni, semua macam-macam yang berlaku, kita cerita macam-macam ni Ustaz Tapi jangan kita sesekali jangan sampingkan nikmat syukur itu semat dalam dada, supaya kita boleh jadi insan ataupun manusia yang kembali kepada fitrah yang lebih baik pada 1 Syawal kelak, insya-Allah. Itu saja daripada kami. Minta maaf Ustaz Wabi, sebarang kekurangan. Kekal tenang, episod 5 beraya dengan tenang berakhir di sini. Selamat menyambut Ramadan, mengajar malam 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar, dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Bye bye.